boleh faham pemandangan semalam? Okey, kita sambung campur tangan Inggeris di negeri Perak. Okey. Dalam kelas yang lepas, iaitu dalam bahagian yang pertama, kita telah lihat sengketa-sengketa yang wujud di negeri Perak. Rata-ratanya boleh dibahagikan kepada dua sengketa, iaitu perebutan kuasa dan juga pergaduhan kongsi gelap Cina. Okey, perebutan kuasa ini disebabkan oleh para pembesar tidak mematuhi sepenuhnya sistem giliran yang diamalkan di negeri Perak. Masing-masing menggunakan pengaruh mereka untuk memintas. Jadi bila tiba giliran Raja Abdullah menjadi Sultan Abdullah, wujud satu komplot untuk menafikan haknya untuk menjadi Sultan, dan para pembesar di negeri Perak telah melantik Raja Ismail sebagai Sultan Ismail. Okey, pelantikan tersebut tidak diterima oleh Raja Abdullah, dan Raja Abdullah menuntut agar takhta negeri Perak diserahkan kepadanya. Oleh itu, baginda telah mendapatkan sokongan pembesar-pembesar di hilir Perak, manakala Raja Sultan Ismail pula mendapat sokongan daripada pembesar-pembesar di bahagian utara negeri Perak ataupun hulu Perak, dan boleh dikatakan masing-masing menggelar diri mereka sebagai sultan, menyebabkan negeri Perak memiliki dua orang sultan. Okey, keadaan ini bertambah buruk apabila Ngah Ibrahim, yang merupakan salah seorang atau menteri kaya wilayah Larut yang kaya dengan hasil lombong biji timah ni, okey, mula bersikap berat sebelah terhadap kumpulan masyarakat Cina yang berpecah kepada dua kumpulan, iaitu Gihin dan Haisan. Okey, Ngah Ibrahim lebih memihak kepada Haisan, menyebabkan Gihin tidak berpuas hati, dan mereka mengambil peluang untuk menyokong Raja Abdullah sepada Gihin, dengan harapan kalau esok Raja Abdullah berjaya, Gihin akan mendapat lebih banyak peluang, manakala Haisan menyokong Sultan Ismail. Jadi dalam keadaan ini, satu kombinasi perang yang lebih hebat boleh berlaku kalau berterusan. Okey, waktu yang sama, dasar Inggeris terhadap tanah Melayu pun mula berubah, iaitu pelantikan Sir Andrew Clark menggantikan Sir Eric Ord. Okey, kalau kamu lihat dalam faktor-faktor campur tangan, salah satunya ialah peranan Sir Andrew Clark. Tepat pada masanya, dan beliau telah mengambil tindakan segera untuk campur tangan, mengambil kesempatan terhadap pergolakan yang berlaku di negeri Perak. Dan Sultan Abdullah, Raja Abdullah sendiri telah memohon bantuan tersebut daripada Inggeris. Sekiranya Inggeris berjaya membantu memulangkan kembali takhta negeri Perak kepada baginda, Raja Abdullah berjanji untuk menerima seorang penasihat Inggeris, duduk menetap bersama-sama dengan mereka dan menunjuk ajar satu bentuk pentadbiran yang baik untuk negeri Perak. Itu adalah kandungan dalam surat yang diutus oleh Raja Abdullah kepada Inggeris. Okey, sekiranya Inggeris bersetuju menolong baginda Raja Abdullah. Boleh faham? Okey, jadi kita sambung dengan lebih detail, yang itu yang kita telah lihat dalam kelas yang lepas,
proses bagaimana negeri Perak ini akan dikuasai sepenuhnya oleh Inggeris. Di dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian merebut kuasa dan perang kongsi gelap di Perak, Sultan Ismail telah pergi ke Bukit Gantang. Beliau menyuruh kepada Ngak Ibrahim supaya berdamai dengan Raja Abdullah. Jadi Sultan Ismail, dia tahu sebab utama semua ni berlaku ialah Ngak Ibrahim tak suka Raja Abdullah. Sebab Raja Abdullah telah memajakkan kawasan milik Ngak Ibrahim kepada seorang saudagar Inggeris bernama Edward Bacon. Betul? Okey. Jadi apa yang dikatakan ataupun Sultan Ismail memberitahu Raja Ngak Ibrahim, okey, dia bagi tahu, we are all Muslim. Kita semua orang Muslim. And you merujuk kepada Ngak Ibrahim, dan kamu, Ngak Ibrahim, had better go and see the Raja Muda. Lebih baik pergi dan jumpa Raja Muda. Raja Muda tu siapa dia? Raja Abdullah. Okay. That we may all join together to drive away those who will not obey our orders. Jadi dengan itu kita semua boleh berganding bahu, okey, dan boleh menguatkuasakan undang-undang atau memulihkan undang-undang dan juga ataupun menyingkir sesiapa yang derhaka kepada kita ataupun melanggar undang-undang, obey our orders. Okey, maksudnya memang Sultan Ismail minta Ngak Ibrahim berdamai dengan Raja Abdullah. Lanjutan daripada itu, satu mesyuarat di antara Raja Abdullah dengan Ngak Ibrahim diadakan dengan Lieutenant Governor Pulau Pinang, Campbell. Okey, mesyuarat diadakan. Pihak Inggeris berharap dengan perjumpaan itu masalah perang kongsi gelap yang melibatkan sama Ngak Ibrahim dan Raja Abdullah dapat diselesaikan. Okey, itu harapan siapa? Inggeris. Inggeris pun tidak mahu benda ini berlanjutan sebab dia menjejaskan kepentingan ekonomi Inggeris. Kegiatan pelombongan biji timah ni terhenti, terbantut. Boleh faham? Okey. Bagaimanapun, mesyuarat tersebut gagal membuat keputusan bagi menyelesaikan masalah di Larut. Okey. Tak ada apa-apa hasil. Jadi pada bulan Ogos 1873, Lieutenant Governor Pulau Pinang, Anson, telah menjemput ketua-ketua kumpulan orang-orang Cina yang bertikai di Larut ke suatu perundingan di Pulau Pinang. Tetapi perjumpaan itu juga gagal. Semua tak boleh capai kata putus. Okey? Boleh? Boleh ikut? Okey, seterusnya kita lihat, setelah usaha-usaha penyelesaian gagal, Governor Negeri-Negeri Selat, Ariot, telah mengambil ketetapan untuk menyokong satu pihak yang terlibat. Sokongan diberi kepada Ngak Ibrahim. Jadi dalam keadaan tersebut, kita nak berbaik kepada semua orang, nak buat bersikap adil kepada semua orang. Tapi dalam keadaan kepentingan ekonomi dan sebagainya, Governor pun dah pening, dia buat keputusan, okeylah kita sokong seorang, kita cantas seorang. Boleh faham? Jadi Governor waktu tu, Andrew Clark belum lagi mengambil jawatan tersebut. Governor lama Sir Ariot mengambil keputusan untuk sokong siapa? Ngak Ibrahim dan kumpulan Aisan. Maksudnya sokong Sultan Ismail. Beliau mengiktiraf Ngak Ibrahim sebagai pemerintah-pemerintah yang merdeka di Larut. Hak mengimport senjata juga diberi kepada Ngak Ibrahim dan kumpulan Aisan. Boleh bawa senjata. Tetapi menyekat Raja Abdullah dan kumpulan Gihin daripada berbuat demikian. Governor juga meluluskan rancangan Ngak Ibrahim untuk mengambil Captain Speedy
dan sepoi-sepoi India menjaga keamanan di Larut. Jadi mereka bawa tenaga tentera dari luar. Sebab Gang Ibrahim ni banyak duit. Larut ni merupakan salah sebuah kawasan yang paling kaya bekalan biji timah di tanah Melayu. Okey. Hari ni Larut ke mana? Area Taiping, Kamunting, semua tu. Kita panggil Larut Matang dan Selama. Okey. Kalau Kinta, Lembah Kinta, satu lagi kawasan yang kaya di negeri Perak. Kawasannya sekitar Ipoh. Okey, Kinta Valley. Okey. Kedua-dua tempat ini menjadikan negeri Perak merupakan negeri yang paling banyak bekalan biji timah di tanah Melayu. Okey. Seterusnya, kita lihat, kita dah tahu apa yang berlaku sekarang ni. Raja Abdullah disekat, betul? Disekat, bawa bekalan senjata api dan sebagainya. Jadi apa tindakan Raja Abdullah dan bagaimana campur tangan Inggeris ini boleh berlaku? Perkembangan ini tentu sekali mengecewakan Raja Abdullah. Beliau kemudiannya berangkat ke Singapura pada bulan Oktober 1873 untuk mencari sokongan. Bersama-sama beliau ialah Raja Shah Bandar, Raja Idris dan peguamnya Mr. Charles Roddick. Okey, ada berapa orang? Raja Shah Bandar, Raja Idris dan peguam Charles Roddick. Okey, berangkat ke Singapura. Tengok, Oktober 1873. Pemergian Raja Abdullah ke Singapura boleh dikatakan hampir seiring dengan pelantikan Sir Andrew Clark. Nama Sir Andrew Clark kamu mesti ingat. Faham? Yang ini adalah Governor negeri-negeri Selat ketika berlakunya campur tangan. Sebagai Governor negeri-negeri Selat menggantikan Sir Harry Ord. Andrew Clark dilantik sebagai Governor setimpal dengan perubahan dasar kerajaan Inggeris yang mahu menggantikan dasar tidak campur tangan di negeri-negeri Melayu kepada dasar campur tangan. Okey? Kalau kamu lihat dalam faktor-faktor campur tangan, perubahan dalam kerajaan Inggeris pun menjadi salah satu faktor kenapa berlakunya campur tangan. Beberapa orang saudagar negeri-negeri Selat seperti Tan Kim Cheng, dan W.H. Reid telah berjumpa Raja Abdullah di Singapura. Mereka menyiapkan sepucuk surat bagi diserahkan kepada Sir Andrew Clark. Surat Raja Abdullah yang bertarikh 30 Disember, iaitu penghujung bulan Disember, faham? Lepas Disember tahun dia apa? Januari, betul? 2 minggu saja perjanjian Pangkor akan diterima. Try kalau kamu tengok di sini. Kamu boleh nampak bagaimana Sir Andrew Clark bertindak dengan cepat mengambil kesempatan tersebut. Okey. Itu antara lain menjemput seorang pegawai Inggeris yang berkebolehan untuk menunjukkan satu sistem pemerintahan yang baik di negeri Perak. Boleh faham? Jadi, dalam surat itu sendiri sudah ada kandungan bahawa sekiranya Inggeris tolong dapatkan pulihkan kembali takhtanya atau serahkan takhta negeri Perak kepada Raja Abdullah yang kemudiannya akan digelar Sultan Abdullah. Sultan Abdullah ini bersetuju menerima seorang pegawai Inggeris duduk bersama-sama mereka, maksudnya duduk di negeri Perak, menunjuk ajar satu bentuk sistem pentadbiran yang baik. Itu permintaan Raja Abdullah. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Perjumpaan inilah, surat ini merupakan senjata untuk Andrew Clark bertindak. Beliau telah menganjurkan supaya dijemput pemimpin-pemimpin Melayu dan Cina yang bertelaga bermesyuarat di Pulau Pangkor pada 14 Januari 1874.
Perjumpaan inilah yang membawa kepada perjanjian Pangkor. Okey, perjumpaan inilah yang akan membawa kepada perjanjian Pangkor yang mengizinkan Inggeris campur tangan di Perak dan memberi kesempatan kepada Raja Abdullah untuk menjadi Sultan atau yang di-Pertuan Perak. Jadi para pelajar kalau boleh dikehendaki menghafal isi perjanjian Pangkor. Okey. Tapi isi yang paling penting dalam perjanjian Pangkor, Sultan Abdullah bersetuju menerima seorang residen Inggeris di mana tugas residen adalah menasihati Sultan dalam segala perkara kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan agama Islam. Boleh faham? Jadi esok kalau Sultan kata dia tak nak dengar nasihat, walaupun kamu anggap tu nasihat, dia sebenarnya bukan nasihat. Boleh faham? Maksudnya perjanjian. Dia kena terima. Kalau tak, Sultan langgar perjanjian. Boleh faham? Macam hari ni. Yang di-Pertuan Agong akan bertindak atas nasihat Perdana Menteri. Ikut perlembagaan, betul? Tapi, boleh tak yang di-Pertuan Agong tak nak terima nasihat tersebut? Boleh atau tak boleh? Tidak boleh sama sekali. Yang di-Pertuan Agong hanya boleh bertindak mengikut budi bicara dalam dua perkara sahaja, iaitu melantik Perdana Menteri dan bersetuju atau tidak bersetuju untuk membubarkan Parlimen. Boleh faham? Selepas saja yang di-Pertuan Agong telah melantik Perdana Menteri, segala tindakan yang di-Pertuan Agong mesti mendapatkan nasihat daripada Perdana Menteri. Ini seiring dengan sistem demokrasi. Sebab kita pilih pemimpin untuk menerajui negara berdasarkan sistem demokrasi. Lebih banyak kuasa perlu berada di tangan pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Faham? Okey, itu untuk pengajian am kamu lah. Okey. Jadi dalam perjanjian Pangkor yang tu, Sultan Abdullah dilantik menjadi Sultan. Boleh faham? Bagaimana pula Sultan Ismail yang telah dilantik sebelum tu? Dia jadi raja muda balik. Okey, kamu baca syarat-syarat perjanjian Pangkor. Okey. Dan ketika perjanjian Pangkor juga dua perjanjian akan ditandatangani. Satu perjanjian Pangkor dan satu lagi adalah perjanjian dengan orang Cina. Perjanjian dengan orang Cina pula menyelesaikan masalah kongsi gelap Cina. Iaitu dua-dua pihak bersetuju untuk berdamai, mereka buat gencatan senjata, mereka kena bayar ganti rugi kepada kemusnahan yang mereka lakukan. Boleh faham? Okey. Dan di sini juga cikgu nak tekankan beberapa perkara. Ini untuk pengetahuan kamu. Untuk kamu boleh tulis dalam esei. Orang yang dilantik untuk menjemput pembesar-pembesar Melayu datang ke perjanjian Pangkor ialah Frank Swettenham. Frank Swettenham juga nama yang kamu tidak boleh lupa dalam sejarah Malaysia. Okey. Frank Swettenham, namanya akan bermula, kamu akan dengar seawal perjanjian Pangkor dan namanya kamu akan dengar sampailah Malayan Union. Okey. Sebabnya Frank Swettenham ini fasih dalam berbahasa Melayu. Jadi dia pergi jumpa. Dan seorang lagi ialah W.H. Pickering. W.H. Pickering pula ditugaskan menjemput orang Cina sebab dia pandai dalam logat Cina. Okey. Jadi mereka ni pergi bawa dan semua perjanjian ini settle dan perjanjian Pangkor juga menandakan Perak nombor 1 jatuh ke tangan Inggeris. Boleh faham? Boleh faham? Negeri Melayu pertama yang dikuasai oleh Inggeris bukan Pulau Pinang, bukan Melaka, bukan Singapura sebab yang tu adalah negeri-negeri selat. Negeri Melayu yang pertama dikuasai Inggeris ialah Perak. Kamu kena ingat perkara tersebut dengan jelas. Yang kedua,
Sukatan kamu sebut tahun abad ke-19, tahun 1800. Negeri Pulau Pinang tahun 1786. Faham? Kalau kamu tengok dalam buku rujukan dia letak Pulau Pinang, kamu sedang membazir masa kamu membaca. Pulau Pinang tak ada untuk sukatan kamu. Singapura dan Melaka juga benda yang sama. Perjanjian Inggeris Belanda tak ada untuk sukatan kamu. Tapi untuk pengetahuan kamu, dia perlu sebab dia adalah asas-asas bagaimana Inggeris boleh bertapak di tanah Melayu. Okey. Kesimpulan dia, campur tangan Inggeris telah berjaya menamatkan sengketa merebut kuasa di negeri Perak. Raja Abdullah telah dilantik menjadi sultan, manakala Raja Ismail yang tidak hadir dalam perjumpaan di Pangkor itu disingkirkan. Demikian juga dengan Raja Yusuf, seorang lagi waris kerajaan Perak turut tersingkir. Okey. Raja Ismail bila dijemput, apa yang berlaku? Dia kata, buat apa? Dia sultan, betul? Dia dah jadi sultan. Kenapa saya perlu ikut British? Kenapa British pula yang memutuskan? Jadi dia tak hadir. Boleh faham? Bila dia tak hadir, mereka meneruskan perjanjian tanpa kehadiran Sultan Ismail. Jadi selepas itu, Sultan Abdullah pun sultan, Sultan Ismail pun sultan. Seorang dilantik oleh Inggeris, seorang dilantik dengan adat istiadat dan protokol istana. Yang mana valid? Kamu sendiri tahulah, ha? Tetapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Boleh faham? Okey. Sebab tu kita panggil kamu kena sentiasa alert dengan sejarah, perpecahan-perpecahan yang berlaku, bagaimana apa yang boleh berlaku, dan benda ni pasti akan berulang kalau kamu tak ambil yang ni lah. Raja Abdullah di dalam kegairahan untuk mendapatkan kuasa telah sanggup menerima residen Inggeris yang kemudiannya mengambil alih segala tugas dan kuasa sultan. Sikit demi sedikit residen itu akan ambil. Nanti kita ada dalam sukatan kamu, cikgu akan ajar kamu nanti. Beliau mungkin tidak sedar bahawa perkara sedemikian boleh berlaku. Mungkin dia tidak tahu impaknya dalam jangka masa panjang. Tapi bila dia sedar, dia mengambil keputusan untuk bunuh Burj. Dia akan berdamai dengan Sultan Ismail. Tapi apa yang berlaku bila mereka dah bunuh Burj, semua ditangkap dan dibuang negeri. Okey, Datuk Maharaja Lela, Pandai Induk dan Sepuntum dihukum mati. Kalau tak silap Sultan Ismail yang bagi green light dah. Dia kata kamu teruskanlah, saya setuju. Dia tak masuk perjumpaan, dia kata saya setuju dengan keputusan mesyuarat itu, dibuang ke negeri Johor, disingkir daripada jawatan. Manakala Raja Abdullah yang memang terlibat secara langsung dibuang, Raja Abdullah, Ngak Ibrahim dan sebagainya. Ngak Ibrahim cikgu tak pasti, dibuang ke Pulau Seychelles. Okey, yang di mana lahirnya lagu rasmi negeri Perak. Okey, kat situ mereka dengar satu lagu, diolah balik jadi lagu Terang Bulan, kemudian menjadi lagu rasmi negeri Perak, dan hari ini juga merupakan lagu rasmi Malaysia, negaraku. Tune dia. Manakala bila Sultan Ismail disingkir, Raja Abdullah atau Sultan Abdullah pun disingkir. Orang yang disingkir awal-awal tadi kamu ingat? Yusuf, dia akan menjadi Sultan Yusuf. Sebab tu, okey, yang tu cikgu akan terangkan nanti ya. Okey, yang tu saja untuk campur tangan di negeri Perak. Kalau ada sebarang soalan kamu boleh tanyakan sekarang. Ada sebarang soalan?